أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شهيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati pengurusi surau Ihsaniyah, Tuan Jibril Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli Lijat Kosa Masjid, ahli Lijat Kosa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, maka kita sama-sama dapat menunaikan salat subuh berjemaah pada pagi ini dan seterusnya kita dapat memulakan langkah kehidupan kita yang pertama pada hari ini ialah dengan menambahkan ilmu, ya, yang sangat penting untuk kita menambahnya, ya, kerana ilmu ini kalau tidak ditambah dia akan berkurang, ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ini adalah sesuatu yang sangat, ya, penting dan fardu, ya, kepada kita umat Islam, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib, ya, kepada setiap orang Islam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan sambung lagi seperti mana yang telah kita sampai pada hari itu, iaitu kait mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fanun. Segala sesuatu di dalam dunia ini akan fanun. Fanun itu maknanya akan hapus, akan musnah, ya. Tidak ada satu pun yang tinggal lagi. Kemudian di antara lain ayat Allah menyebutkan wa iza bu'sira ma fil kubur, dan bila kamu dibangkitkan daripada kubur, ya. Bila kamu dibangkitkan daripada kubur, maka kita akan masuk pada satu alam, ya, yang disebutkan kat sini. Pertama hasyar dan kedua nasyar, ya. Hasyar ialah yakni disesakkan segala makhluk pada satu tempat namanya padang mahsyar. Semua makhluk disesakkan, maknanya dihimpunkan bersesak-sesak, ya. Yang kita ni berjarak-jarak kan sekarang ni lah, tapi di akhirat besok bersesak-sesak, maknanya tak ada ruang, berhimpit-himpit, ya. Dan ini pun telah berlaku bila kita menunaikan fardu haji di Mekah, ya. Berhimpit-himpit, bersesak-sesak, sehingga berlaku peristiwa Terawa Mu'asim, ya. Terawa Mu'asim kan, yang mati ramai kerana bersesak-sesak. Tapi di pada mahsyar besok, walaupun bersesak-sesak tapi tak mati, walaupun berhimpit-himpit tapi tidak pijak memijak, eh. Di Mekah dulu, sekarang ni dah tak ada lagi dah, sebab dah diurus dan dibetulkan kedudukan Terawa Mu'asim tu, ya. Jadi di akhirat besok kita akan dihimpunkan dalam keadaan sesak, tapi semua orang akan berada di tempatnya dan tidak akan berlaku, ya, kematian, tetapi berlaku kesulitan yang amat sangat, kesukaran dan kesusahan, ya, yang tak dapat, ya, ditanggung oleh makhluk, tetapi tetap hidup. Sebab alam kita duduk tu ialah alam yang apa? Alam yang kekal abadi. Kemudian apa tujuan kita dihimpunkan di padang mahsyar? Apa tujuan dia? Supaya menyelesaikan perintahan Allah antara segala mereka itu. Tujuannya ialah supaya menyelesaikan perintahan Allah Subhanahu wa taala antara segala mereka itu.
untuk menyelesaikan, maknanya untuk membuat satu keputusan, ya. Segala perintah-perintah Allah di masa kita hidup kat dunia dulu, maka di padang mahsyar itulah, ya, akan dilakukan, ya, apa-apa urusan perintahan dan sebagainya, yang mana dia akan menunjukkan bahawa kedudukan kita di padang mahsyar itu, walaupun dalam keadaan sempit, tapi ada orang yang ringan, dan ada orang yang tidak merasa susah di padang mahsyar, dan ada orang yang merasa amat susah di padang mahsyar, sehingga dikatakan matahari hanya satu jengkal sahaja daripada kepala manusia di padang mahsyar. Itulah yang paling susah sekali, ya. Dan setengahnya bermandikan peluh, ya, berendam dengan peluh sendiri dan sebagainya lah, ya. Ini kita dihimpun kepada mahsyar. Tetapi tidak akan berlaku kematian, sebab kematian telah pun dihapuskan, telah pun disembelih mati itu sendiri, tak ada mati dia, ya. Kalau di dunia ni, kalau kita dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan bersesak macam ni, ada keputusannya, ada pun penyelesaiannya, iaitu mati. Bila mati tak ada apa-apa lagi lah, ya. Tapi di akhirat besok kita berhadapan dengan semua keadaan tu dan tidak akan berlaku kematian. Dan yang keduanya ialah nasyar. Satu hasyar dihimpunkan, dan keduanya nasyar, bertaburan. Itu makna nasyar. Nasyar ini bertaburan keluar mereka itu daripada kubur, kemudian daripada dihidupkan. Bila keluar daripada kubur, tak tentu arah mana nak pergi, maka bersimpang siur lah, ya, ke mana-mana pun. Tak tentu hala. Tak kenal siapa dan tak dapat nak menolong siapa, dan siapa pun tak dapat tolong kita. Kita larilah ke mana-mana atau pergilah ke mana-mana pun. Itu dipanggil nasyar, ya. Selepas kita dihimpunkan, ya, bila keluar daripada kubur kita dihimpunkan, keluar daripada kubur juga kita bertaburan ke mana-mana pun, ya, bertaburan. Keluar mereka daripada kubur, kemudian daripada dihidupkan. Selepas kita dihidupkan, keluar daripada kubur itu dihidupkan semula, ya, di mana kita hidup kat atas dunia ni, tapi bukan duduk dalam dunia, maka kita pun bertaburanlah, ya. Maknanya berselerakkan dalam keadaan yang tidak menentu, ya. Tuan-tuan dan puan, tak menentu ke mana tujuan kita nak pergi pada waktu itu. Itu keadaan kita selepas dibangkitkan daripada kubur. Iaitu pertama, kita dihasyarkan, iaitu dihimpunkan. Yang kedua, dinasyarkan, iaitu keadaan bertaburan kita dikeliling ataupun berselerakkan kita, ya. Dan di antara yang disampaikan oleh para rasul ialah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan lagi wajib kita i'tikad bahawa ada kemudian daripada bangkit itu hisab. Selepas kita dibangkitkan daripada kubur, dihidupkan, dihasyarkan dan berlaku nasyar, kemudian kita dihisapkan. Apa makna hisap? Ya. Kalau hisap ni maknanya dikira ataupun dihetongkan, ya. Diperhitungkan segala amalan kita dahulu itu dikira baliklah ataupun diteliti, disiasat balik, ya. Tapi kita jangan lupa satu hadis Rasulullah menyebutkan apakah perkara pertama yang akan disiasat, yang akan diambil kira, ialah seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihisap di hari kiamat besok ialah as-salah, sembahyang kita. Itu perkara pertama. In salat salah amalu kullu wa in fasadat fasada amalu kullu. Kiranya baik salat kita itu, maka amalan-amalan kita yang lain pun jadi baik. Contohnya tuan-tuan, kalau orang tak salat, walaupun dia kuat bersedekah, kita kuat berbakti pada masyarakat, kuat menolong orang, ya, walaupun dia, ya, sangat berkebajikan ataupun sangat baik dengan ibu bapa dia, tapi dia tak pernah sembahyang, semua kebaikan itu tidak diambil kira, sebabkan dia tidak solat. Jadi apa-apa kebaikan yang dia buat tidak akan dikira sebagai satu amalan baik. Sebab itu sembahyang itu adalah perkara yang, solat itu adalah perkara yang paling utama sekali, ya?
Kalau itu kita tinggalkan, maka yang lain kita buat baik pun tidak berguna lagi. Ya? Tak jadi apa-apa kepada kita. Lepas tu solat itulah yang utama sekali. Selepas kita dibangkitkan, maka kita pun dihisap pada padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita dihisap, kemudian daripada Allah SWT himpunkan segala makhluknya pada padang itu, ya, kita dihisap. Selepas kita dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian kita segala makhluknya pada padang itu memeriksa ia akan amalan tiap-tiap seorang. Okay? Di padang mahsyar itu jugalah akan berlaku, okay, pemeriksaan. Tiap-tiap orang akan diperiksa. Okay? Bukan diperiksa di segi penyakit ke apa dan tak ada, tuan-tuan. Okay? Semua orang dah tak ada sakit dah waktu tu. Dan semua orang dah tak ada apa dah waktu tu. Tak ada pakaian, tak ada kasut, tak ada selipar. Ya, tak ada apa lagi. Tak ada air mineral pun tak ada, bawa pun tak ada, tuan-tuan. Tak ada, semua tak ada. Kita dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang seperti mana Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau sekiranya makhluk di akhirat besok semuanya bertelanjang, maka orang lelaki lihatlah, orang perempuan lihatlah lagi. Masa tu tak sompek lidah, kata Rasulullah. Masing-masing buat hal sendiri. Walaupun dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan semuanya tak ada pakaian, ya. Maka waktu itu tidak ada masa dan peluang untuk melihat antara satu sama lain. Masing-masing dalam keadaan yang tak menentu, ya. Jiwa masing-masing dalam keadaan yang berserabut dan sebagainya. Sebab itu tak ada pakaian. Semua tak ada berpakaian, tak ada apa. Kita akan dihisap pula lepas tu, ya, terhadap amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia dahulu. Maknanya kita hidup kat dunia ni, walaupun pendek, walaupun panjang, semuanya akan diambil kira. Tak boleh satu pun terlepas, ya. Walaupun kita kata kita terlepas daripada pandangan orang, tapi tak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita terlepas, tak nampak, orang tak nampak apa yang kita buat, tapi Allah nampak. Itu yang paling penting kita kena tahu. Okay? Apa yang kita lakukan itu adalah diambil kira, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa di akhirat besok. Dan semua yang ada di keliling kita ini, tuan-tuan dan puan, pada masa kita hidup pada dunia ni, semuanya jadi saksi kepada kita. Bukan saja dinding-dinding surau ni, dinding-dinding masjid, dinding-dinding rumah kita. Bukan saja pokok-pokok di keliling rumah kita, ayam, haiwan, semua jadi saksi, tuan-tuan. Tapi diri kita sendiri ni jadi saksi. Jasad kita, kulit kita, ya, dan segala apa yang ada pada jasad kita ini semua jadi saksi pada kita. Sebab itu di akhirat besok semua jasad kita ni akan bercakap, tetapi mulut kita akan senyap. Di dunia ni mulut kita yang paling banyak bercakap, yang lain tu jari kita senyap, tangan kita senyap, kaki kita senyap. Tapi yang bercakap apa? Mulut. Tapi di akhirat besok, mulut tak ada bercakap lagi dah. Yang bercakap mungkin jari kita, yang bercakap mungkin kaki kita, yang bercakap mungkin telinga kita, yang bercakap mata kita, semua akan bercakap. Jadi saksi. Okay? Jadi itulah keadaan yang berbeza di antara dunia dengan akhirat. Kita tak dapat samakan dunia dan akhirat. Sebab kita di akhirat besok, ya, duduk di padang mahsyar apa semua, kita tidak akan merasa, ya, apa yang kita rasakan kat dunia ni. Ya. Kalau kita di dunia kita rasa sakit, kita rasa lapar, kita rasa sedih dan sebagainya. Tapi di akhirat tu, ya, kita tidak akan merasa seperti yang rasa kat dunia, tetapi lebih daripada itu. Kalau sedihnya pun sedihnya sangat sedih lah waktu tu, ya. Tak dapat kita gambarkan kesedihannya. Maksimum lah, tuan-tuan, ya. Kalau di dunia ni kita sedih, ada waktunya kita dipujuk oleh orang lain ataupun diubati dan sebagainya. Tapi di akhirat besok, sendirilah pujuk diri sendiri. Sendirilah jaga diri sendiri, tuan-tuan, ya. Di pada masa itu Allah akan membiasa ia akan amalan tiap-tiap seorang dan menanya Allah akan tiap-tiap seorang akan perbuatannya. Ya. Semua perbuatan yang kita buat semasa di dunia ini akan ditanya. Itu sebab penting, tuan-tuan. Ya. Apa-apa amalan kita yang kita lakukan ke dunia ini hendaklah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah.
Bila ikhlas, Allah Maha mengetahui. Ya? Maha mengetahui apa yang kita buat kat dunia ini. Apakah kita ikhlas ataupun tidak ikhlas. Walaupun ada orang yang mencanang-canangkan dia ni ikhlas itu dan ikhlas ini, tapi Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sebab itu dalam firman Allah, innallaha la yanzuru ma fi qulu innallaha la yanzuru ma fi suwarikum walakin innallaha la yanzuru ma fi suwarikum walakin Allah yanzuru ma fi qulubikum. Allah tak lihat pada gambaran zahir kita. Penampilan kita, wajah kita, pakaian kita, Allah tak lihat itu, tapi Allah lihat pada hati kita. Allah lihat di hati kita. Kita tak boleh lihat hati orang. Kita pun di dunia ni pun tak boleh nampak apa yang ada dalam hati orang lain terhadap diri kita. Kita tak boleh tahu. Sebab itu di zaman peperangan zaman Rasulullah SAW tu ada seorang sahabat, dia bunuh orang yang dah kalah dah, dan orang tu pun mengucap 2 kalimah syahadah tapi tetap juga dibunuh. Sebab apabila diperiksa dan ditanya oleh Rasulullah SAW, maka dia menyatakan itu adalah elah dia sahaja. Dia nak lepas, dan dia dah kalah, dia nak lepas, maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Maka Rasulullah jawab, apakah engkau tahu dalam hati dia? Tahu tak dalam hati dia? Tak tahu. Sebab tu bila dia dah mengaku dan berikrar bahawa dia adalah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita pakai yang mana kita dapat lihat saja. Jangan pakai yang kita tak dapat lihat. Jangan buat penilaian dalam hati. Sebab kita tak boleh menilai seorang. Di dunia ni, di hati dia kita tak dapat tahu. Yang dapat tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buat atas dunia ini, sama ada daripada kebaikan dan kejahatan, semuanya akan diperiksa, akan disiasat dan jadi saksi atasnya segala anggotanya. Semua anggota akan jadi saksi di akhirat besok. Hari ini semua anggota kita hanyalah diam sahaja. Ada tak yang bercakap? Lutut bercakap tak? Tak bercakap. Kalau dia sakit pun dia tak bercakap. Lutut kita sakitlah. Cakap tak dia? Tak boleh bercakap dia. Kita yang rasa sakit. Dan kita tak boleh pula bercakap dengan dia, kau sakit macam mana ya? Tak boleh, tanya dia. Kita yang rasa sakit, yang bercakap mulut. Kita pergi jumpa doktor pun kita kata dengan doktor, lutut saya sakit. Bukan lutut kita bercakap. Begitu juga dengan mata kita, telinga kita, hidung kita sebagainya. Dia tak bercakap sekarang ni. Tapi di akhirat besok, semua anggota kita ini akan bercakap dan akan jadi saksi. Kalau kita cuba mendustakan terhadap perbuatan kita di dunia dahulu, maka yang akan jadi saksi kepada perbuatan itu adalah anggota tubuh badan kita. Mana nak lagi? Tak boleh lagi, tuan-tuan. Dan jadi saksi atasnya segala anggotanya, dan membangkit Allah SWT atas tiap-tiap orang akan hujahnya. Dan membangkit Allah SWT atas tiap-tiap orang akan hujahnya. Tiap-tiap orang akan berhujah, ataupun Allah Ta'ala akan menghujah tiap-tiap orang itu. Apakah yang dia lakukan itu sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun sebaliknya. Ataupun sesuatu itu dia nak mengelak. Dia tak tahu, saya tak belajar, saya jahil, saya tak tahu hukum hakam, saya tahu hak itu haram, saya tak tahu itu halal, saya tak tahu itu tak boleh buat, itu boleh buat. Itu hujahlah. Cuba nak mengelak daripada apa yang telah dihujahkan kepada dia tentang kesalahan yang dia lakukan. Maka pada ketika itu tiadalah bagi seorang uzur. Maka pada ketika itu tak ada siapa pun yang boleh kata dia tak tahu, dia jahil. Sebab apa? Zaman moden ni lagilah kita tak boleh, zaman kita sekarang ni lagilah kita kata tak boleh, kita tak boleh kata tak boleh kata tak tahu. Semua media semua ada, semua ilmu semua terbuka sekarang ni.
Tak boleh kata tak tahu langsung. Kalau tak boleh pun nak tengok apa ni dalam internet dan sebagainya, ada banyak pusat-pusat pengajian ataupun tempat-tempat pengajian yang boleh kita cari dan mendapatkan ilmu-ilmu berkaitan dengan agama kita ni. Tak boleh kita, tak ada seorang pun uzur, maknanya tiadalah bagi seorang uzur kerana Allah Subhanahu wa taala sudah menakuti akan kita pada dunia ini. Akan demikian itu hari dengan disuruh akan segala rasulnya memberi ketahui kepada segala makhluk. Sebab Allah dah mengutuskan para rasul. Itu hujah yang pertama lah. Tak ada siapa pun boleh kata dia tak tahu. Sebab Allah telah utuskan para rasul untuk beritahu. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Allah dah beritahu dah. Haram tu jelas, halal tu jelas, haram tu jelas. Jadi tak bolehlah kita boleh buat sesuatu itu dengan mengatakan kita tak tahu, kita nak melepaskan diri kita, tak dapat. Di akhirat besok tak dapat nak diuzurkan dengan cara nak melepaskan diri. Sebab Allah dah utuskan para rasul dan para nabi, para rasul untuk memberi ketahui, untuk menyampaikan tu. Memberi ketahui itu untuk menyampaikan pengetahuan ini kepada segala makhluk. Segala amalan yang baik dan yang jahat, semua amalan itu ada, semua diketahui dah. Sebab Rasul-Rasul akan beritahu ini adalah amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan baik, ini adalah amalan jahat. Semua dah dijelaskan oleh para rasul. Sebab itu Rasulullah SAW mendakwah ataupun diutuskan. Nabi Muhammad SAW sejak berusia 40 tahun sampailah 63 tahun. Berapa tahun? 23 tahun. Menyampaikan risalah dia. Rasulullah menyampaikan risalahnya selama 23 tahun. Bukan sedikit masa. Dan kalau semasa Rasulullah usia 40 tahun tu dapat wahyu yang pertama, anak tu baru lahir pada hari yang Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu, maka sampailah Rasulullah wafat usia 63 tahun, anak tu dah berumur 23 tahun. Dah lebih pada balik, tuan-tuan. Dah lebih pada balik. Maknanya bila dia sampai umur 15 tahun, dia dah balik dah. Dia dah mukallaf. Mukallaf ni dah diberi tanggungjawab. Dalam tempoh 23 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah dia itu, dah berapa ramai orang yang dah menerima risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan dan puan. Jadi tak ada siapa pun yang boleh dikatakan uzur, boleh melepaskan diri daripada hukum hakam ataupun daripada taklif yang ditaklifkan kepada mereka, tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Tak ada siapa pun orang Islam sampai hari ini mengatakan dia tak tahu sembahyang itu adalah wajib, fardu ain. Tak ada siapa pun orang Islam boleh cakap seperti itu. Sebab apa? Semuanya telah disebarkan, semuanya telah disampaikan. Walaupun kita tak jumpa Rasulullah, sampai hari ini kita jumpa siapa? Sebab itu dalam sabda Rasulullah menyebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Bukan dia nabi, tetapi dia adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama, tugas dia. Ulama ni bukan berceramah saja, tuan-tuan. Beratus-ratus ribu, berjuta pun kitab-kitab mereka karang. Beribu-ribu, beratus-ratus ribu kitab-kitab yang ada di kutubkhanah ataupun di perpustakaan, ataupun yang telah dibakar oleh orang-orang Mongolia, orang-orang Mongol di Baghdad, Darul Hikmah. Waktu banyaknya kitab sehingga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu bila dibakar dan dicampak ke dalam Sungai Furat tu, air Sungai Furat tu hitam. Hitam sebab dakwat-dakwat yang ditulis. Menulis kitab-kitab tersebut, ditulis kitab-kitab tersebut. Bila beribu-ribu kitab dicampakkan ke dalam Sungai Furat itu, maka air Sungai Furat itu menjadi hitam. Begitu banyaknya kitab yang dikarang zaman itu dimusnahkan oleh orang Mongol. Tapi lahir kemudian ramai lagi ulama yang mengarang kitab-kitab. Inilah risalah.
Takkan satu risalah ataupun satu perutusan ataupun satu kitab itu, ya, kita sebagai umat Islam nak abaikan. Sebab kita wajib mengetahui apa-apa yang telah disampaikan oleh para rasul dan para nabi ni ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dan kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita diberitahu besok di akhirat kita akan diperiksa. Okay? Bukan lepas begitu je tuan-tuan, tak lepas, ya. Baik. Sebab Rasul ini segala memberi ketahui kepada segala makhluknya segala amalan yang baik dan yang jahat, dan menakutikan segala makhluk daripada demikian itu hari. Menakuti segala makhluk dengan hari kiamat, dengan hari akhirat, dengan hari pembalasan. Hari-hari kita baca tuan-tuan, okay? Hari-hari kita apa baca? Kita baca Fatihah. Dalam Fatihah itu kita jumpa ayat Malik Yaumiddin. Okay? Allah yang memiliki Malik Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari akhirat. Hari itulah yang kita akan dihimpunkan dan akan ditanya balik terhadap amalan-amalan. Okay? Sebab semua amalan yang kita nak buat kat dunia ni tuan-tuan, dalam hukum-hukum hakam agama kita hendaklah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan ataupun berdasarkan taklid, ya. Tengok orang buat kita buat. Kena berdasarkan ilmu yang kita belajar dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh pengetahuan apa yang kita buat. Kalau kita sembahyang pun kita lakukan dengan penuh pengetahuan. Apa yang kita buat, ya, bermula daripada kita takbiratul ihram sampailah kita beri salam, semuanya di dalam ilmu yang kita belajar. Ya. Yang kita tahu cara, ya, melakukan tiap-tiap rukun sembahyang itu, cara yang sempurna, cara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan ilmu yang kita pelajari tuan-tuan dan puan, ya. Jadi semuanya akan ditanya balik. Itu segi amalan kita. Amalan segi ibadah kita, ya. Amalan yang lain pun kena tanya. Amalan harian kita. Di segi pergaulan kita, di segi hubungan kita, silaturahim kita dengan keluarga kita, semuanya akan ditanya balik. Semuanya akan ditengok balik. Di segi hubungan kita dengan masyarakat, di segi tugas-tugas ataupun tanggungjawab kita yang kita jalankan setiap hari. Peranan kita, semua akan ditanya balik. Sebagai contohnya, peranan sebagai seorang suami pun akan kena tanya. Peranan sebagai seorang isteri pun kena tanya besok di akhirat. Tak boleh ambil sambil lewa. Apabila kita diberi tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, tak boleh ambil sambil lewa tuan-tuan. Ya? Kita membiarkan saja, ya, anak-anak kita di rumah tak sembahyang, ya. Sebab bila kita membiarkan mereka tidak menunaikan kewajipan yang telah pun diwajibkan, kita je yang nak tunaikan kewajipan, anak kita biarkan. Ini adalah tanggungjawab yang kita tidak jalankan dan kita akan disoal besok di akhirat. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, semua orang ada tanggungjawab dia dan akan ditanyakan, ya, semua tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka. Ini yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW di hari besok, ya, bila kita dibangkitkan, iaitu dua keadaan, iaitu kita dihasyarkan dan dinasyarkan. Kita dihimpunkan, kemudian kita bertaburan di akhirat besok, tuan-tuan dan puan. Jadi, dan menakutikan segala makhluk daripada demikian itu hari, maka tiadalah guna menyesal pada ketika itu. Ya, di akhirat besok tak guna menyesal. Ni orang menyesal lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tuan imam baca. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Tu ayat menyesal lah tu. Ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, dan kalau, ya, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang jahat ini dah melihat yang sebenarnya,
nakisuru sihim inda rabbihim, mereka tundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami telah telah melihat dan telah mendengar. Farji'na, kembalikanlah balik kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Apa nak buat? Nak berniaga balik tak ada dah. Apa yang dia nak buat? Nak mal salihan. Kami nak beramal salih. Bukan balik ke dunia nak main saham balik. Balik ke dunia nak berniaga, balik ke dunia nak nak berpolitik balik tak. Di akhirat besok mereka cakap nak mal salihan. Kami nak beramal salih. Inna muqinun. Sesungguhnya kami telah sebenar-benarnya yakin bila dah nampak. Dah nampak di akhirat baru nak yakin. Masa di dunia kenapa tak yakin? Masa kat dunia dah sampaikan oleh para rasul, para ulama dan para mazhab ataupun ulama-ulama muktabar. Tak yakin. Nak sampai ke akhirat baru nak yakin. Dan pada masa itu baru nak menyesal. Maka disebutkan sini pada waktu itu maka tiadalah guna menyesal pada ketika itu. Tak ada gunanya menyesal lagi pada ketika itu. Syukur pada Tuhan, pada Allah SWT, pada setiap masa tuan-tuan diingatkan. Setiap hari ke, setiap minggu ke, setiap bulan ke, sentiasa diingatkan. Ada je penceramah yang mengingatkan. Ada je pendakwah yang mengingatkan. Ada je ustaz-ustaz yang mengingatkan. Sebab jangan besok di akhirat kita menyesal. Dalam pepatah Melayu kata apa? Sesal dahulu apa? Pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Biarlah kita menyesal dulu. Jangan kita menyesal kemudian. Maka tiadalah guna menyesal pada ketika itu melainkan barang siapa yang amalnya baik. Orang yang amalnya baik masa hidup kat dunia dulu, maka mereka tidak menyesal. Tidak menyesal dan dapat kebalasan baik. Bila dapat balasan baik, segala nikmat dikurniakan oleh Allah SWT dimasukkan pula ke dalam syurga. Itulah balasan yang paling baik sekali, yang tidak dapat kita nyatakan berapa tinggi nilainya bila kita dimasukkan ke dalam syurga. Sebab itu ada orang cuba nak apa tuan-tuan? Nak jadikan syurga di dunia ini, nak buat macam syurga. Syurga tak ada. Dalam syurga tak ada pun sakit, tak ada pun rasa nak buang air besar, buang air kecil, rasa nak terkontut pun tak ada dalam syurga. Semua sihat. Jadi kalau kita buat syurga kat dunia, boleh tak buat macam tu? Tak ada kan? Kau jangan dah memulih perut. Syurga apa tu? Makan yang ni tak sesuai, makan ni sesuai, yang ni tak boleh makan, yang ni pantang. Banyak pantang kita kat dunia ni, tuan-tuan. Banyak. Kalau ada macam-macam penyakit tu, macam-macam pantang lah. Kalau sikit penyakit, sikit pantang. Kalau banyak penyakit, lagi banyak pantang. Kalau tak ada penyakit, tak ada pantang. Oh, pantang jumpa. Kalau banyak penyakit, 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai tu banyaklah pantang, tuan-tuan. Yang dulu suka makan, yang selalu kita sangat gemar, hari ni tak boleh dah. Tak boleh dah. Jadi akhirnya di akhirat besok kita tak boleh menyesal dah. Sebab Allah dah hantar para rasul menyampaikan segala perintahnya, segala larangannya dan segala suruhannya telah disampaikan. Tetapi manusia ini lupa. Dia lupa sebab khayal hidup kat dunia ini. Sebab itu di antara tanda-tanda yang saya bacakan hadis Rasulullah SAW, antara tanda-tanda nak dekatnya kiamat ni tuan-tuan dan puan ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia lebih-lebih benar. Wa karahiyatul maut, dan benci kepada kematian. Benci ni takut pada kematian. Takut mati. Takut mati tak? Mati juga. Walaupun takut mati, mana nak lari? Mati sentiasa mengejar kita.
Gugur ya daun arah tu ada nama kita, tunggulah masanya. Malaikat pun datang. Dia tak beritahu kita datang. Dia tak beritahu dia datang jumpa kita. Ya. Ha. Bila sampai saatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal mereka sampai, sedikit pun tidak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak sedikit pun dilewatkan dan tak sedikit pun didahulukan. Cukup tepat pada masa dia. Ya. Dan siapa yang dapat balasan, siapa yang amalan jahat, dapatlah balasan jahat. Okay? Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah apa yang di dalam surah apa? Zalzalah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa memperbuatkan setimbang semut yang kecil, akan kebajikan yang saya melihat ia akan dia, dan barang siapa memperbuatkan kejahatan setimbang semut yang kecil, akan kejahatan yang saya melihat ia akan dia. yakni pada demikian itu hari, pada hari akhirat besok semua kita lihat balik, ya, ditayang semula amalan-amalan kita yang kita lakukan semasa di dunia dulu. Pada masa tu kita dah lupa dah, tetapi akan ditayang semula. Walaupun kita dah mati 1000 tahun, kita dah mati 10,000 tahun, akan datang balik, ya? Macam umat Nabi Adam berapa ribu tahun dah mati, dia, amalan dia semuanya akan ditayangkan semula kepada mereka-mereka yang, ya, dihidup, yang mereka-mereka yang berada di padang mahsyar itu di akhirat besok, tuan-tuan dan puan, ya. Cukup kan? Cukup, ya. Cakap itulah dulu. Ada soalan, tuan? Dia kejahatan setimbang semut ni, itu ayat orang dululah, ya. Ayat orang sekarang apa? Waman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar zarrah, ya. Orang dulu setimbang semut, dia kata. Paling kecil lah semut tu. Tapi ada lagi yang kecil pada tu, tuan-tuan, ya. Saya kata itulah dulu, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.